Sri Mokhzani Mahathir. Nilai kekayaan beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 305 juta US dollar atau 1.3 bilion ringgit Malaysia. Cat, please cat. Sebab dia takut. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam channel Brozul. Okay guys, bagi anda yang belum subscribe guys, jangan lupa subscribe. Dan bagi anda yang sudah subscribe, jangan lupa tekan loceng guys. Supaya apa guys? Supaya anda akan sentiasa dapat notification video-video yang saya uploadkan untuk anda guys. Okay guys, adakah anda sihat guys? Ataupun adakah anda tidak berapa sihat? Ada batuk ke, demam ke, ataupun sesema ke, sesak nafas? Kalau ada semua tu guys, dinasihatkan supaya pergi jumpa doktor cepat-cepat guys. Bukan apa guys, sekarang ni musim Covid guys. Musim Covid ni dia bukan macam musim perayaan 3-4 hari je dah habis. Musim Covid ni tak tahu bila nak habis guys. Ni pun daripada tahun 2020 sampai sekarang 2021 pun tak tahu lagi. Dah katanya vaksin dah ada. Vaksin dah ada, tapi kita kat Malaysia ni belum ada yang dapat lagi untuk suntikan vaksin. Dan bagi anda yang terasa macam tak berapa sihat tu, cepat-cepatlah makan ubat, makan Panadol. Kalau sesema, makan ubat sesema. Kalau batuk, makan ubat batuk. Ataupun dielokkan sekarang ni, disarankan kalau boleh sentiasa makan vitamin C ya guys. Ataupun makan makanan yang berkhasiat untuk keseimbangan badan kita guys. Berbunyi pula telefon saya guys. Kejap guys, saya tutup bunyi handphone saya. Okay guys, sebenarnya saya ada video yang saya nak kongsikan ataupun nak reaction bersama dengan anda semua guys. Sebenarnya video-video ni saya tak tengok, cuma saya tengok sikit je kat depan. Lepas tu saya rasa macam best pula kalau kalau video ni saya nak reactionkan untuk korang semua. Okay guys, pertama sekali, apa guys? Bagi anda orang Indonesia, kita tetap sempurna guys. Okay guys, untuk video yang pertama, lupa nak cakap. Sebenarnya ada dua video yang saya nak bagi tahu dekat anda ya. Iaitu pertama tentang video 8 orang yang paling kaya di Malaysia pada tahun 2020 guys. Yang paling mengejutkannya adalah orang yang tempat nombor 2. Okey, dan satu video lagi tentang Jabatan Pertahanan Awam ataupun JPAM betul kalau salah perbetulkan di bawah komen bawah tu. Telah menyelamatkan seekor kucing di kondo. Kucing tu dah terperangkap kat situ dengan katanya dah 3 hari guys. Tapi Alhamdulillah kucing tu tak mati. Tak tahu macam mana. Umur kucing ni kan panjang kan. Orang ada panggil nyawa kucing ni ada 7. Betul ke tak betul tak tahulah. Tapi masa zaman saya kecil-kecil dulu, nenek saya selalu cakap kucing ni ada 7 nyawa. Betul ke? Ataupun kita manusia ni pun ada 1 nyawa kan. Tak tahu macam mana 7 nyawa yang dimasukkan tu. Mungkin dia kalau kemalangan tu, kalau dia setakat aksiden kecil-kecil tu, dia tak matilah. Contoh macam tu lah kot. Sebab kalau dah mati tu memang akan matilah kan. Contohnya kalau dia tergaduh dengan kawan-kawan dia, tercakar ke apa, dia susah nak matilah kucing ni. Memang kucing betul memang susah nak mati. Memang susah nak mati kucing. Kecuali kalau kita bunuh dia betul-betul, dia matilah kan. Tapi janganlah bunuh kucing guys. Semalam saya baru reaction tentang seorang budak yang campak kucing. Okay guys, tanpa berlengah lagi, jom guys kita tengok video 8 orang yang paling kaya di Malaysia. Antara 88 tu, salah seorangnya saya tak ada guys. Belum lagi. Okay guys, jom. Dan saya ingatkan sekali lagi, di antara 8 orang dalam yang terkaya di Malaysia tu, saya tak ada. Okey guys, jom. 1, 2, 3. Berikut merupakan 8 orang Melayu yang paling kaya di Malaysia pada tahun 2020. Sebelum kita teruskan video kita kali ini, sila tekan button subscribe dan loceng untuk mendapat notifikasi dalam video guys, seterusnya. jangan lupa tekan Nombor subscribe 8, Tan Sri Mokhzani Mahathir. Nilai kekayaan beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 305 juta US dollar atau 1.3 bilion ringgit Malaysia. Tan Sri Mokhzani merupakan anak kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan yang ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Datuk Mokhzani Ya guys, dia adalah anak mantan Perdana Menteri kita, iaitu Perdana Menteri kita yang keempat dan Perdana Menteri kita yang ketujuh. Macam bunyi 2 orang kan guys jadi menteri. Sebenarnya seorang je, tapi dia 2 kali jadi Perdana Menteri, iaitu Dr. Mahathir.
Okey, ini anak dia guys. Okey, kita tengok terus guys video dia. Mahathir mengusahakan sebuah syarikat pelaburan dalam bidang oil and gas, otomotif dan hartanah yang bernama Kencana Capital Sdn Bhd. Kedudukan Muzani adalah di tempat yang ke-45 dalam senarai 50 individu yang terkaya di Malaysia. Nombor 7, Datuk Kamaruddin Maranun. Nilai kekayaan yang dicatat beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 315 juta US dollar atau 1.4 bilion ringgit Malaysia. Beliau memulakan kerjayanya sebagai pengurus portfolio di Arab Malaysian Merchant Bank dengan tumpuan perkhidmatan kepada individu yang berpendapatan tinggi. Beliau juga merupakan pengasas jenama penerbangan AirAsia bersama Tan Sri Tony Fernandez pada tahun 2001. Kedudukan Datuk Kamaruddin Maranun adalah di tempat yang ke-43 dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia. Nombor 6, Datuk Abdul Khadir Sahib. Nilai kekayaan beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 360 juta US dollar atau 1.5 bilion ringgit Malaysia. Beliau adalah pengarah kejuruteraan syarikat Serba Dinamik pada tahun 1994 dan kini merupakan individu pemegang saham kedua terbesar syarikat berkenaan. Serba Dinamik telah berkembang ke taraf antarabangsa dengan memasuki kawasan Timur Tengah, Eropah dan Afrika, merupakan pengeluar perkhidmatan dalam kejuruteraan awam dan mekanikal dan juga sistem kawalan. Kedudukan Tok Abdul Khadir Sahib adalah di tempat yang ke-38 dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia. Nombor 5, Datuk Muhammad Abdul Karim Abdullah. Nilai kekayaan beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 400 juta US dollar atau 1.7 bilion ringgit Malaysia. Beliau memulakan kerjaya sebagai jurutera penyelenggaraan dan kurang gembira dengan kerja beliau pada ketika itu kerana perlu menghadiri mesyuarat. Oleh kerana minat terhadap praktikal atau hand-on dalam bidang kejuruteraan, beliau telah membuka Serba Dinamik yang menawarkan perkhidmatan servis dan penyelenggaraan logik gas dan minyak. Kedudukan beliau adalah yang ke-36 dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia. Kaya. Nombor 4, Tan Sri Azman Hashim. Nilai kekayaan yang dicatat beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 410 juta US dollar atau 1.8 bilion ringgit Malaysia. Beliau mengetuai perbankan AM Group yang diasaskannya pada tahun 1976 dengan nama Arab Malaysian Merchant Bank. Selain itu, beliau juga memiliki kepentingan dalam Bank Pelaburan ECM Libra RCE Capital. Kedudukan Tan Sri Azman Hashim adalah di tempat yang ke-35 dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia. Nombor 3, Ahmayuddin bin Ahmad. Ahmayuddin bin Ahmad merupakan orang Melayu yang ketiga paling kaya di Malaysia dengan nilai kekayaan sebanyak 620 juta US dollar atau 2.7 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2020. Beliau juga merupakan salah seorang daripada pengasas syarikat pelabuhan di Pelabuhan Kelang, Westport Holding. Nilai kekayaan Ahmayuddin meningkat pada tahun 2020 justeru meletakkan beliau di kedudukan yang ke-27 dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia. Nombor 2, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Individu Melayu kedua terkaya di Malaysia adalah Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Nilai kekayaan yang dicatat beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 675 juta US dollar atau 2.9 bilion ringgit Malaysia. Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim merupakan pemilik syarikat perkhidmatan helikopter iaitu Westar Aviation yang memberi tumpuan kepada sektor oil and gas. Antara syarikat-syarikat yang menggunakan perkhidmatan beliau adalah Petronas Carigali, Shell selain mengimport dan mengedar kenderaan perdagangan dan kereta mewah. Berikutan nilai kekayaan beliau meningkat dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia pada tahun 2020. Kedudukan beliau kekal di tangga yang ke-25 seperti tahun 2019. Nombor 1, Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari. Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari merupakan orang Melayu paling kaya di Malaysia pada tahun 2020 dengan nilai kekayaan sebanyak 1.4 bilion US dollar atau 6.1 trilion ringgit Malaysia. Beliau memulakan karier perniagaannya sebagai pedagang beras dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Bagaimanapun usaha beliau sepanjang bergelar seorang ahli perniagaan, beliau menjalankan pelbagai perniagaan terutamanya menerusi syarikat tersebut. Perniagaan beras saja guys. Ya Allah, kaya kan? Narai di Bursa Malaysia iaitu MMC Corp dan DRB Highcom. Beliau juga merupakan pengerusi Yayasan Al-Bukhari dan merupakan individu yang kekal dalam senarai 50 orang terkaya di Malaysia iaitu di tangga yang ke-13.
Begitulah antara 8 orang Melayu yang paling kaya di Malaysia pada tahun 2020. Teruskan menonton channel Aiman Production dan jangan lupa untuk tekan button subscribe dan loceng untuk mendapat notifikasi dalam video yang lebih menarik pada masa akan datang. Saya Aiman, thanks for watching. Okay guys, kita dah tahu tadi 8 orang Melayu yang paling terkaya di Malaysia guys. Betul tak saya cakap? Apa yang saya cakap tadi? Betul tak saya cakap? Saya tak ada yang antara senarai 8 orang Melayu yang terkaya dekat Malaysia tu. InsyaAllah guys. InsyaAllah. Tapi memang tak ada lah guys. Jangan harap lah. Okay guys. Okay, ini adalah di antara 8 orang Melayu yang terkaya di Malaysia guys. Dia sebenarnya dia catatkan kat situ dan dia bagi tahu hanya orang Melayu saja yang paling kaya, yang 8 orang tu lah. Sebenarnya kalau nak dikira ada lagi Cina, yang India tu antara yang kaya-kaya di Malaysia ni. Tapi dia nak bagi tahu 8 orang antara orang Melayu yang paling kaya. Okey guys, kita terus ke cerita nombor 2 guys, tentang itu Jabatan Pertahanan Awam menyelamat seekor kucing yang terperangkap selama 3 hari di luar balkoni tingkap dia. Okey guys, jom kita tengok sama-sama. Jom. 2,000 years later. Okey guys, jom kita tengok bagaimana Jabatan Pertahanan Awam menyelamatkan seekor kucing guys. Okey, jom. 1, 2, 3. Wuih, kuat background belakang saya ni, menjerit budak tu. Okay, Assalamualaikum. So sekarang ni tadi dia mereka kucing dekat tu? level 9 tak boleh buka. So now diorang dekat level 10 dah buka grill. Tingkat 10 guys. Okay, so Alhamdulillah ya Allah. You guys turun sikit je untuk selamatkan kucing tu. Ya. Sebab tadi dekat level 9 tu diorang cakap tak ada tempat berpaut untuk panjat. So oh my god, this cat. Tapi macam mana kucing tu boleh sampai kat situ guys Cerita dia, maksud saya, macam mana kucing tu boleh duduk kat situ asalnya. Itulah. Jom kita sambung balik tengok video dia. Like lemah. Dia dah jadi lemah kucing tu. Yelah kan dah tak makan berapa hari. So kucing tu dia cuba panggil tapi kucing tu tak bergerak. Tapi still alive lah kucing tu. Bahaya. Okay, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Bahaya Tolonglah. kerja ni. Selamatkan mereka. Dia nak panjat dinding tu macam tu. Cat, please. Please, Tapi cat. serius guys, Don't saya go jenis behind orang them. yang mudah gayat tempat tinggi. Bila saya berada di tempat tinggi guys One step. kaki saya rasa macam mana? Yes. Dia rasa macam kebas, tiba-tiba rasa macam kebas kalau saya. Oh, tapi dia ada pakai apa tu? Ya Allah. Orang panggil tali kan yang letak dekat pinggang. Tiga Allah hari tak selamatkan makan kucing kucing tu dan guys. selamatkan Memanglah. orang yang cuba nak selamatkan kucing tu. Tapi yang bahayanya ni please. Jabatan Pertahanan Awam ni. Uyo. Cat, please cat. Sebab dia takut. Takut dan lemah Dia lah. takut. Ayah. Ya Allah. Alhamdulillah. dah selamat dah. Ya Allah, Lah, terima kenapa tak tunjuk kasih. videonya yang dia selamatkan. Syukur Alhamdulillah kucing dah dapat selamat. Terima kasih Jabatan Pertahanan Awam. Ya. Akhirnya Allah. selamat. Syukur Alhamdulillah. Dia nak naik pula susah. You are really the best. Semalam bomba pun tak dapat nak buat kan. Bomba pun ada datang semalam So guys. today Jabatan Pertahanan Awam telah selamatkan kucing yang telah terkandas dekat balkoni tu selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Okey. Dan kami juga cuba yang sedaya upaya untuk buat yang terbaik. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okay guys, so kucing pun dah selamat. Okay. So now I nak kena pergi office. Okay guys, kita dah tengok videonya macam mana ya guys macam mana Jabatan Pertahanan Awam menyelamatkan seekor kucing. Semalam saya ada reaction satu video tentang budak Indonesia yang berada di Kalimantan. Dia buat untuk konten TikTok. Dia baling kucing tu melambung tinggi guys. Ya Allah. Itulah sebenarnya kita ni kan sama makhluk Allah seperti kucing tu juga makhluk Allah. Jadi kita tak boleh untuk meninayakan binatang. Betul menaya kan? Saya pun tak pandai nak cakap sebenarnya. Ataupun mendera binatang. Sebab dia sama makhluk Allah. So samalah kita binatang tu pun tetap makhluk Allah. Kecuali binatang tu mungkin dia nak membahayakan kita ataupun nak makan kita, contoh macam harimau. Itu kita boleh mempertahankan diri dan bunuh dia balik. Itu pun ada gak syarat-syarat dia. Kan? Jabatan Pilitan ada syarat-syarat dia. Kan kita bunuh harimau sesuka hati kita pun kena tangkap juga. Saya pun tak faham juga sebenarnya. Okey. Saya pun tak nak cakap banyak lagi. Okey guys. Semoga anda semua sihat selalu, saya harapkan. Dan jangan lupa guys, InsyaAllah saya akan sentiasa setiap hari akan upload video-video yang terbaru. Walaupun saya kerja siang, saya akan upload waktu malam. Tapi kalau biasanya saya akan upload setiap hari lah. Paling lewat pun kadang pukul 12 malam, pukul 1 malam baru saya upload satu video. Sebab kadang-kadang lewat kan, kadang siang tu saya sibuk. Bila saya sibuk siang tu, jadi saya nak uploadkan tu pun, saya nak rekod video tu pun dah lewat. Jadi bila saya nak upload yang video baru tu mungkin siap dalam pukul 12, pukul 1 pagi. Tu yang kadang-kadang korang bangun, mana yang ada tekan notification, tekan loceng tu, korang bangun tengok ada notification Brozul channel. Tonton guys, tolong guys Dan lagi satu, jangan skip iklan guys. Tolong ya guys, dan recommend pada kawan-kawan anda guys. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di konten dan cerita yang baru. Semoga anda semua sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, goodbye guys, bye bye.